Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Jadi episod kali ini saya buat lain sikit di mana saya tengah duduk bersila sekarang ni masa bersembang dengan anda. Lepas tu saya berada di hadapan balkoni untuk nak gunakan cahaya semula jadi. Senang, tak payah nak pakai lampu studio semua. Record macam ni lagi mudah. Okey, sebenarnya dalam episod kali ini saya nak ceritakan kepada anda tentang satu wireless microphone daripada syarikat Holy Land. Nah, ni saya tengah duk pakai ni. Ini adalah model Lark M1. Okay, saya dah gunakan mikrofon ni untuk nak buat beberapa episod sebelum ni. Lepas tu ada orang perasan. Lepas tu mereka tanya saya, dia kata, "Bang, mikrofon apa yang bang pakai tu?" Maka disebabkan itu, saya buatlah episod ni untuk terangkan kepada anda tentang mikrofon yang saya gunakan ni. Jadi saya tunjukkanlah beberapa contoh penggunaan. Lepas tu saya pergi dekat luar untuk nak tunjuk kepada anda jarak dia semua tu kan. Dan dalam masa yang sama juga, saya gunakan mikrofon ni untuk sepanjang video ni. Untuk nak membolehkan anda nilai sendiri kualiti daripada mikrofon ni. Jadi sekarang marilah saya tunjukkan kepada anda beberapa maklumat tentang mikrofon model Lark M1 daripada Holy Land ni. Jadi sekarang saya akan tunjukkan dekat anda sedikit unboxing lah, tapi saya tak akan buka satu persatu lah. Okay, ini adalah dia punya kotak Holy Land Lark M1 tu. Sebenarnya Holy Land ni dia ada banyak produk lain yang menarik tau. Antaranya adalah yang wireless transmitter untuk HDMI tu. Tapi pada masa ni kebetulan saya diberikan peluang untuk nak test dia punya mikrofon ni lah. Okay, jadi ini adalah kotak untuk sambungkan mikrofon tu kepada sama ada lightning connector ataupun USB-C. Saya akan buka, lepas tu dia adalah dia punya manual dan sebagainya ni. Okay, so saya tolak dulu kotak ni semua ke tepi. Ini adalah dia punya carrying case. Jadi benda ni agak keras saya tengok. Jadi kalau anda nak letak benda ni kat dalam beg anda ke apa kan. Jadi insyaAllah saya rasa barang yang ada dalam dia selamat. Okey, mari saya tunjuk dekat anda apa yang ada di dalam dia. Jadi benda yang color hitam kuning tu, itu adalah dia punya charging case untuk mikrofon anda. Lepas tu kat belakang ni ada beberapa jenis kabel. Alright, mari saya tunjuk dulu dekat anda dia punya charging case dan mikrofon tu. Okey, saya buka dulu dia punya plastik protective material ni kan. Okey. Ni adalah dia punya charging case. Jadi charging case dia material pun okey, tak ada masalah apa. Dia warna hitam macam ni. Lepas tu kat bawah tu ada satu USB-C yang tu adalah untuk nak charge case ni kan, sebab benda ni digunakan untuk charge mikrofon. Ini adalah dia punya mikrofon dan juga dia punya receiver. Lepas tu dia ada lampu indikator dekat situ lah untuk nak memberitahu sama ada dia tengah duk charge ke, lepas tu jumlah bateri yang charging case ni masih ada dan sebagainya. Dia punya kepala penutup ni, dia ada magnet dekat situ. Jadi bila anda tutup buka tu dia melekat terus tau. Dia tak ada spring apa. Jadi bila anda tarik buka ke belakang dia terus buka, tapi bila anda tutup dia ada magnet melekat situ. Tu yang seronok tu. Okey, ini pula adalah wind muff. Jadi kalau anda nak gunakan mikrofon ni dekat tempat yang berangin ke, dekat luar ke apakah, maka anda boleh pasang lah benda ni dekat atas mikrofon tu. Senang je lah, nanti saya tunjukkan anda cara nak pasang dia. Okey, mari tu kita tengok sikit kabel apa yang ada. Jadi ini adalah audio kabel biasa yang TRS kepada TRS. Lepas tu dia ada juga bagi satu audio kabel daripada TRS kepada TRRS, tip ring sleeve. Jadi biasanya yang TRRS ni kalau kita nak sambungkan mikrofon ni kepada handphone yang masih lagi ada audio jack lah. Kalau tidak, anda boleh gunakan lightning connector dengan USB-C punya connector tadi tu. Lepas tu ini pula adalah USB kepada USB-C yang saya rasa yang ni digunakan untuk nak charge case tu lah. Jadi inilah dia barang-barang yang ada di dalam carrying case itu. Selain daripada itu, anda juga akan diberikan kabel untuk 3.5mm TRS kepada lightning cable dan juga TRS kepada USB-C. Jadi anda bolehlah gunakan mikrofon ni dengan iPhone dan juga sebarang telefon yang menggunakan sambungan USB-C. Sekarang saya akan tunjukkan secara keseluruhan apa yang anda akan dapat daripada set Lark M1 ni. Jadi saya akan mulakan dengan dia punya mikrofon dulu. Jadi inilah yang dia punya charging case tadi tu. Lepas tu dalam dia ada satu receiver. Lepas tu dia ada dua unit transmitter. Transmitter ni adalah dia punya mikrofon tu sendirilah. Lepas tu ni adalah dia punya charging case, saya letak kat tepi sat. Okey, untuk kabel pula macam saya kata tadi, dia bagi satu yang 3.5mm TRS kepada USB-C dan juga kepada lightning connector. Lepas tu anda akan dapat audio kabel biasa yang TRS kepada TRS dan satu kabel daripada TRS kepada TRRS. Okey, kemudian dia ada satu USB kepada USB-C dan anda juga akan dapat dua unit wind muff ni. Dan ini adalah dia punya carrying case lah. Jadi inilah dia set untuk Lark M1 tu.
Untuk contoh kegunaan pertama ni, saya tunjukkan dekat anda bagaimana saya gunakan wireless microphone HoloLens ni untuk nak record audio bagi video-video saya sebelum ni. Jadi apa yang saya akan lakukan adalah saya akan sambungkan wireless microphone ni kepada saya punya Zoom H8 voice recorder. Sebenarnya saya boleh terus sambungkan dekat voice recorder tu, tapi saya gunakan yang 3.5mm jack kepada 3-pin male XLR converter ni sebab saya nak gunakan XLR port. Okay, jadi saya sambungkan dekat atas benda tu. Kemudian saya sambungkan XLR tu kepada XLR port yang ada pada Zoom H8 tu. Okay, kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak sambungkan beberapa wireless microphone. Contohnya bila nak buat live, saya boleh gunakan untuk nak bercakap dengan 4 orang dan sebagainya kan. Okay, jadi sekarang saya tunjukkan dekat anda sample audio dia lah. Jadi bila saya dah connectkan dia punya mikrofon tu, saya tekan record saja dekat atas Zoom H8 tu dan saya boleh terus mulakan recording. Jadi ini adalah dia punya sample recording. Test 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 test. Untuk bahagian seterusnya ni, saya tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan wireless microphone ni pada anda punya iPhone ataupun sebarang telefon yang menggunakan USB-C. Jadi saya sambungkanlah kabel yang 3.5mm TRS kepada Lightning ni dan saya gunakan aplikasi voice memo pada iPhone ni. Jadi apabila kita sambungkan mana-mana wireless microphone kepada dia punya receiver tu, setelah bersambung tu, maka anda bolehlah record suara anda ataupun apa-apa saja audio ke dalam telefon anda. Macam tadi saya kata saya gunakan aplikasi voice memo, tapi kalau anda nak pakai aplikasi lain pun tidak ada masalah. Seterusnya, saya tunjukkan dekat anda cara untuk nak gunakan wireless microphone ni pada telefon yang menggunakan sambungan USB-C. Jadi untuk contoh ni, saya gunakan Samsung S20 Ultra, manakala dia ada sambungan USB-C. Jadi bila saya sambungkan mikrofon ni, dia tulis kat bawah, external mic will be used to record audio. Jadi sekarang ni anda dah boleh record lah. Jadi saya gunakan aplikasi voice recorder ni. Jadi sama juga macam iPhone tadi. Tidak ada sebarang masalah untuk nak record menggunakan wireless microphone HoloLens ni. Anda juga boleh gunakan wireless microphone HoloLens ni dengan mana-mana kamera yang mempunyai audio jack input. Macam ni saya tunjukkan dekat anda satu kamera Sony A6400 yang ada audio input jack kat bawah tu. Jadi saya gunakanlah kabel yang TRS kepada TRS. Jadi kaedah ni sesuai lah kalau anda nak record terus audio ke dalam kamera anda. Lepas tu dia punya clip dekat bawah tu dia adalah compatible dengan Koshio mount. Dia kata macam tu. Jadi anda boleh slide kat mana-mana Koshio mount. Macam sekarang ni saya gunakan small rig punya kamera cage ni untuk yang A6400 ni. Jadi kedudukan dia macam tu lah. Okey, cuma satu benda yang saya kena ceritakan anda. Kalau saya tengok dia punya manual tu, dia kata untuk kamera Sony, mereka galakkan untuk kita set volume level tu kepada 1 tau. Maksudnya 1 tu 1 bar saja. Tapi bila saya try record lah video sample kan, bila saya letak 1 bar tu, audio tu terlalu perlahan. Walaupun dekat dia punya receiver tu, saya dah set volume tu kepada maksimum. Jadi anda kena adjust jugalah. Macam untuk saya tengok adjust tu, saya adjust dalam sebelah macam tu kira okey lah. Ni saya tunjukkan dekat anda contoh audio yang saya record menggunakan kamera A6400 dan wireless microphone HoloLens ni. Testing, cubaan, testing. Ini adalah microphone HoloLens. Testing microphone yang pertama. Kalau anda nak gunakan wireless microphone ni dengan komputer anda pun tidak ada masalah. Anda boleh sambungkan dia kepada audio jack input ataupun microphone input pada komputer anda dan anda boleh gunakanlah kedua-dua wireless microphone tu. Anda juga boleh gunakan wireless microphone ni melalui sambungan USB kepada komputer anda. Jadi anda cuma sambungkan USB kepada USB-C tu. Apabila dia punya receiver tu dah bersambung kat komputer, maka dia akan detect benda ni sebagai satu USB microphone. Jadi anda boleh gunakanlah dia kalau komputer anda tidak ada sebarang audio jack input ataupun microphone input. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda dengan lebih dekat lagi dia punya pemancar dan dia punya penerima ataupun dia punya transmitter dan dia punya receiver tu kan. Jadi, saya akan mulakan dengan dia punya penerima tu dulu. Jadi, penerima ni dia ada satu klip dekat belakang tu yang mana saya dah tunjukkan dekat anda penggunaan klip tu dengan Koshio mount pada kamera Sony A6400 tu kan. Okay, jadi pada belah kiri dia tu, dia ada butang untuk volume up, volume down yang mana boleh digunakan untuk select mode dan juga untuk pairing dan dia ada sambungan USB-C untuk nak charge. Dekat depan ni dia ada status indicator yang akan berkelip lah kalau tak ada mikrofon disambungkan. Pada belah kanan tu pula dia ada butang untuk power dan juga audio output jack. Dekat bawah ni adalah tempat charge je lah. Bila kita letak dalam case dia akan charge benda tu.
Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda dia punya mikrofon ataupun dia punya pemancar ataupun transmitter ni lah. Jadi bila saya keluarkan benda ni daripada dia punya charging case tu, dia akan terus bersambung dengan dia punya penerima tu. Jadi lampu tu akan berhenti berkelip. Lampu tu berkelip maksudnya tak bersambung lagi. Kalau dia dah berhenti berkelip macam ni, maksudnya mikrofon tu dah sedia untuk digunakan. Ni saya tunjuk dekat anda design mikrofon tu. Jadi dia ada macam grill design kat atas tu macam ni, lawa jugalah. Lepas tu dia ada 2 butang kat tepi, ada satu lampu indikator kat tengah tu. Lepas tu dia ada satu klip kat belakang tu untuk nak klip kat mana lah, kat baju contohnya kan. Okey, lagi satu, klip dia ni dia adalah lebih kecil daripada dia punya klip penerima tu tau. Dan saya perasan benda ni dia sesuai kalau anda nak gunakan dengan baju yang ada butang. Sebab anda boleh masukkan klip tu ke dalam lubang butang baju tu supaya mikrofon ni berdiri secara menegak dekat baju anda bila anda klip dia. Jadi anda tak payah nak klip secara melintang. Okey, lepas tu butang kuning kat tepi tu adalah untuk nak enablekan noise cancellation. Jadi bila anda tekan butang tu, dia akan jadi hijau dekat dia punya mikrofon ni. Itu maksudnya noise cancellation tu on. Kalau anda tekan lagi sekali, dia akan jadi biru. Itu maksudnya noise cancellation tu off. Nanti saya akan tunjuk dekat anda contoh penggunaan noise cancellation tu kan. Lepas tu dia ada satu power button dekat sini. Jadi bila anda tekan power button ni 3 saat, maka dia akan tutup ataupun turn off lah mikrofon tu secara manual. Jadi bila benda tu dah ditutup, anda nampak lampu dekat penerima tu berkelip-kelip lah. Untuk nak turn on balik mikrofon tu, anda tekanlah butang power tu selama 3 saat. Bila dia dah menyala macam ni, maka dia dah sedia untuk digunakan. Okey, sebenarnya wireless mikrofon ni dia ada 2 mode. Satu mode mono dan satu lagi mode stereo. Untuk nak tukar mode tu, anda boleh tekan butang M ataupun butang yang volume down ni kan. Okey, kalau dia warna biru macam ni, itu maksudnya mikrofon ni dalam mode stereo. Jadi kalau saya tekan butang M tu selama 5 saat, dia akan tukar mode mikrofon ni. Bila kalau hijau macam ni, ini maksudnya dia dalam mode mono. Stereo tu maksudnya satu mikrofon tu akan dengar belah kiri dan satu lagi akan dengar belah kanan. Manakala yang mono tu maksudnya dua-dua mikrofon ni akan dengar kiri kanan sama. Okey, tapi anda jangan salah faham hijau dekat atas penerima tu itu adalah stereo ataupun mono. Hijau dekat atas mikrofon ni pula adalah noise cancellation on ataupun noise cancellation off. Nanti saya akan tunjuk dekat anda contoh dia lah. Cara untuk nak gunakan penghalang angin ataupun yang dipanggil sebagai furry windshield ni adalah sangat mudah. Dan selkupkan dia dekat bahagian atas mikrofon tu macam ni, selesai. Cuma saya tak berapa minat nak pakai benda ni sebab dia nampak pelik sikit kan. Nampak macam cendawan tak cendawan macam tu. Jadi terpulang kepada anda lah. Tapi benda ni sangat berguna kalau anda nak gunakan di tempat yang berangin. Okey, sekarang ni saya tengah duk test mikrofon ni dekat luar untuk nak tengok dia punya keupayaan jarak. Jadi memandangkan kalau ikutkan dalam spesifikasi dia, dia kata benda ni boleh pergi sampai 40 meter dalam maksudnya tak ada seberangan. Sekarang ni saya berada 10 meter daripada kamera ni. Okey, adakah anda dengar suara saya? Saya telah nak check sebab saya tak tahu bunyi macam mana. Sekejap lagi bila dah habis edit semua ni baru boleh dengar balik bunyi. Lepas tu saya duk ada dekat orang pandai-pandai macam ni kan. Okey, so sekarang saya berada pada jarak 20 meter daripada sini. Adakah masih dengar? Okey, sambil saya punya transmitter set. Okay, sekarang saya dah sampai jarak 30 meter. Ni adalah 30 meter. Okey, macam mana saya tanda? Saya tanda pakai tape. Saya kira kan. Cukup saya tanda. Jadi sekarang ni saya dah menghampiri 40 meter. Masih dengar ataupun tidak, saya try pusing madap ke kamera. Okey, lepas tu saya try jalan depan. Ni 50 meter ke depan. Adakah anda masih mendengar suara saya? Okey, sekarang saya akan tutup mikrofon ni. Saya akan tukar kepada noise cancellation on. Saya akan tekan bagi on noise cancellation. Okey, dan saya akan berjalan balik ke belakang. Sambil-sambil duduk berjalan tu, saya akan cakaplah dia punya spesifikasi tu. Jadi mikrofon ni menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Dia kata kat sini ada adaptive frequency hopping. Lepas tu kalau ikutkan transmission range dia kata boleh pergi sampai 40 meter. Kalau free movement lah, maksudnya tidak ada halangan macam ni. Lepas tu 200 meter kalau ada line of sight. Panjang 200 meter. Okey, lepas tu mikrofon ni adalah, pola pattern ni adalah omnidirectional. Dia punya maximum XPL adalah 110 dB. Lepas tu input dynamic range adalah 86 dB. Okey, battery type untuk dia punya transmitter ni yang saya kepik kat baju ni adalah 140 mAh. Manakala untuk receiver yang ada atas kamera tu adalah 200 mAh. Kalau nak ikutkan dia kata kat sini runtime untuk transmitter dan receiver tu adalah 8 jam. Lepas tu case tu boleh charge 2 kali. Tu dia. Charging time dia kata 1 jam setengah untuk transmitter dan juga receiver. Okey. Adakah anda dengar suara saya tadi?
Saya tak pasti. Sekarang saya akan tukar mode pula. Kalau tadi saya pakai mode stereo, sekarang saya akan tukar mode mono pula. Okey, jadi sekarang saya dah tukar kepada mode mono. Jadi peliklah orang duk tengok saya duk jalan, apa masalah benda ni, duk ulang alik, duk tahu kat atas padang besar ni. Okey, sekarang saya dah sampai pada jarak 10 meter daripada kamera. Saya akan ke depan lagi. Kamera untuk saya punya transmitter ni, saya letak masa balik saya ikut step. Okay, ini adalah jarak 20 meter daripada kamera. Okey, okey, ada masuk pun tidak. Okey, 30 meter. 20 meter adalah jarak 40 meter. Saya akan try pergi balik 50 meter ke depan. Noise cancellation on. Okey, noise cancellation on. Patah balik ke kamera. Menghampiri jarak 40 meter. Dah sampai jarak 40 meter ni. Alah, saya angkatlah penanda ni. Saya duduk guna tape tadi, duduk ukur. Boleh kurus macam ni. Ulang alik. Okey. So, sekarang saya patah balik kepada 20 meter. 30 meter. Tapi kau nak ikutkan kat sini, dia kata dia punya range dia boleh pergi sampai 200 meter kalau ada line of sight. 40 meter kalau free movement. Maksudnya kalau saya nak pergi ke depan lagi pun boleh. 200 meter jauh kot. Okey, ni dah masuk 20 meter. Mari saya jalan lagi. Mungkin ada nampak saya berpeluh sikit. Yalah, panas ni kot. Panas betul. Ya, dan ini adalah 10 meter. Okey, dan sekarang saya menghampiri kepada kamera. Jadi masa saya tengah patah balik tu tadi, saya dah enablekan dia punya noise cancellation lah. Masa pergi berjalan, saya disablekan noise cancellation. Sekarang kita dengarlah bunyi dia okey ataupun tidak. Jadi itulah dia sedikit sebanyak review saya tentang wireless microphone daripada syarikat Holyland model Lark M1 ni. Jadi apabila saya dengar semula audio yang saya record menggunakan wireless microphone ni, saya rasa audio quality dia tu agak baik lah. Lepas tu daripada segi harga pula, harga dia dalam kategori mampu milik. Di mana saya semak di Shopee dan Lazada, harga untuk model yang ada dua mikrofon tu adalah dalam 600 lebih. Manakala untuk model yang hanya ada satu mikrofon pula, dalam 300 lebih. Okey, cuma ada satu benda yang saya kena tekankan dekat sini. Kalau anda tonton pada bahagian saya buat testing jarak tu kan, setiap kali saya membelakangkan kamera, memang akan ada gangguan audio. Sebenarnya testing tu saya buat berkali-kali tau. Bukan hanya 2 kali. Satu untuk mono, satu untuk stereo. Tak, saya buat banyak kali. Dan lepas habis record tu, saya dengar balik bunyi recording tu kan. Memang ada gangguan audio bila badan saya ni menjadi penghalang di antara pemancar dengan penerima tu. Tapi kalau saya berdepan dengan kamera, walaupun saya jarak yang jauh kan, 40 meter ke apa ke, tak ada sebarang masalah audio. Jadi ini adalah salah satu isu yang mungkin anda kena pertimbangkan lah sebelum anda beli mikrofon ni. Jadi untuk nak memberikan satu review yang jujur, saya tunjukkan bahagian tu kepada anda. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Dan sambil itu saya ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat Pixel Camera Sedia Berhad kerana sudi memberikan mikrofon ni kepada saya. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi.